Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Nazim dan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam dan pegawai, seterusnya semua ahli jemaah masjid yang dirahmati Allah sekalian. Bidang ilmu pengetahuan ini sekarang ini begitu meluas benar. Kita melihat pengajian secara resmi di pondok, di sekolah, di universiti, ya, di kuliah-kuliah seperti ini. Apatah lagi apabila media baru kita ini sudah pun mula mengambil alih bidang-bidang yang akan memudahkan lagi ataupun menambahkan lagi tidak bolehnya beralasan untuk kita tidak mengaji. Itu yang penting sekali. Tak ada boleh beralasan lagi dah. Kalau dulu Tok Guru saya dah cakap pada kita, orang sini terkenal dia, Tuan Haji Ustaz Mi'in namanya kan. Dia mengajar sekolah agama sini, nak saya ingat itu ya, masa kita ngaji tu. Ustaz Mi'in namanya. Dia bercerita dia ikut jalan kereta api tu, jalan kaki sampai ke Kedah tu mengaji. Ikut jalan kereta api tu, jalan kaki, nampak lor kereta api barang tu seluruh naik, ikut. Tu dia kata jalan kaki tu apa naik, apa saja dia lepas sampai ke sana. Mengaji pondok. Di sana dia memondok tak payah bayar. Tapi rupanya guru pondok tu dia ada tanah sawah luas. Maka sebagai balasan kepada dia belajar itu, dia kena buat kerja di sawah tu. Pagi-pagi barangkali sebelum panas bekerja lah. Apa-apa yang patut disuruh oleh tu guru tu, lepas itu belajar. Malam belajar mengaji. Selepas berpuluh-puluh tahun tak ada apa-apa, dia ada hanya syahadah je. Tok Guru dia kata, dengan ini maka kau telah menjadi murid aku, dah belajar kitab ini, kitab ini, kitab ini, maka sebarkanlah agama ni. Itulah yang panggil syahadah. Kalau orang tunjuk mana awak mengaji, tak boleh macam sekarang ni dia punya ijazah saya tadi. Begitu dia mengaji. Sebab itu pada waktu itu barangkali kalau kita nak baca, bila Allah tanya kita, masih kita boleh buat alasan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mana saya nak hantar anak saya mengaji? Tak ada sekolah, tak ada orang mengajar, tak ada itu, tak ada ini. Kita boleh jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maklum kita ni pandai. Pasal menjawab ni kita nombor satu. Boleh lagi kita menjawab macam itu kerana jauh benar Ustaz Haji Tabi'in tu belajar. Untuk nak balik ke sini jadi guru agama, gajinya RM30 sebulan. Kerajaan bayar masa itu. Jadi begitulah sulitnya orang dulu-dulu mengaji. Mana ada lampu macam ini, mana ada kipas macam ini. Kalau surau masjid yang di zaman dulu, sekarang di Indonesia masih saya tengok ada, di tiap-tiap tempat duduk ni ada kipas, letak seorang satu kipas. Berkipas begitu. Panas. Masjid tu. Memang ada siapkan kipas. Itu bermakna mengaji itu pun tak selesa macam ini. Masjid Gesir Tengah ni jauh ni. Sini ada satu kampung namanya Kampung Gesir Hulu. Duduk dalam Ulu Bernam, di Ulu Selangor. Berapa kali Ulu kita ni? Berrekod ni. Semayang saya situ ni, rasa menggigil tu. Kalau kita datang semayang sini pakai kot, tak boleh nak kita kata dia pasal dia sejuk. Dia boleh pakai baju sejuk dalam ni.
Pasal apa? Sejuk. Itu nikmat namanya. Nikmat. Sebab itu makin nampaknya nak akhir zaman ni, makin nak akhir aja nampaknya dunia ni, Allah akan seimbangkan peluang menuntut ilmu tu di mana-mana pun ada. Buka saja YouTube tukang, yang guru yang dah mati pun keluar, guru yang dah meninggal pun keluar, hamka keluar. Hamka tu tasawufnya, kalau dia bercakap dia menangis, kita pun menangis. Pasal terkena benar rasa batang hidung, nangis sama dia pun menangis, kita pun menangis. Yang Indonesia, Zainuddin MZ, Haji Yassin kata, itulah kawan saya sebelum tidur. Sebelum tidur dengar MZ tu dulu. Tapi MZ dah meninggal dah, tak ada lagi. Dia mendengar ceramah tu. Yang hidup sekarang ni di Indonesia, Ustaz Abdul Samad. Di Malaysia jangan ceritalah. Ini yang kita ini. Tuan Guru, apa nama kita panggil, Tok Guru Ni Aziz, masih lagi bukunya ada. Harundin bukunya ada, apa nama, videonya ada. Hasanuddin Al-Hafiz hadisnya ada. Ismail Kamus banyak. Dan orang mewakafkan buku-buku, cuba tengok buku-buku agama, meriah. Artinya kalau kita duduk di masjid ni, macam mana pula di masjid? Saya tengok dah ada pula kursi, apa nama tu, boleh menyandar. Tak ada sakit pinggang lah. Kalau dia buka, kita tengok apa nama ni, Ahlul Bait tu, dia ada, saya tak tahu apa nama itu. Dia kadang-kadang serban tu je, dia ikatnya hujung, dia letaknya dekat lutut tu, dia tegak elok dia begitu. Jadi dia boleh menyandar kat situ elok. Ada macam bulatan gitu, kan, selok badannya. Sekarang ini di samping yang macam itu, dah ada pula yang elok benar. Di Mekah saya tengok pakai ni pula lagi belakang. Sandar kat situ, bila sembahyang sandar, tidak duduk kat situ. Langsung tak ada alasan dah. Nak baca Yasin lama, nak baca Quran lama, tak ada alasan dah. Sejuknya tak ada alasan dah. Tak ada alasan lagi dah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Apa kita dulu ada alasan. Kita ni nampak tak ada alasan. Jadi bila kita menyebut mengenai menuntut ilmu ni, tentulah bila menuntut ilmu itu kita memerlukan yang dipanggil disiplin. Disiplin. Kalau kita tengok arti iman itu saja, iman itu ialah disebutkan dalam bahasa Melayu kita sebut ya. Kita isytihar dengan lidah, benarkan dengan hati, lakukan dengan perbuatan. Itu arti iman kan? Arti iman. Artinya ilmu ini baru dia tu bermanfaat, baru dia tu memberi ada impak kepada seseorang tu yang dipanggil disiplin tu apabila bila orang tu berceramah, hati dia menerima, lidah dia kata betul, lafaznya, kemudian lepas daripada itu gerak kerja itu yang bahaya tu, iaitu praktikal itu. Apa nama? Gerakan nak melakukan kerja ilmu yang kita dah yakin dengan hati tadi, dah kita setuju dengan hati, kita lafaz dengan perkataan, kemudian kita nak buat. Yang nak buat tu dekat situ kita sangkut banyak. Alasannya macam-macam. Alasan apa? Alasan kerja, alasan sibuk, alasan apa nama hal disiplin itu dipanggil. Bila disebut disiplin itu, di mana kita dapat disiplin itu sebenarnya? Tuan Nazir semalam ingatkan saya, dia kata disiplin itu katanya kita dapat dalam semayang. Itulah kita diajar berdisiplin. Semayang itu ialah taat budi, iaitu tanda kita tu hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ikut segala apa yang Nabi contohkan semayang itu kita buat.
Apa yang Nabi cakap tu dibuat. Apa Nabi kata kita buat. Apa Nabi kata kita buat. Nak apa yang Nabi kata tu kita nak buat tu kena disiplin. Apa disiplinnya? Disiplin pertamanya solat pada awal waktu. Nampak? Itu kan disiplin. Dan bila kita dah lakukan solat di awal waktu dalam solat, kita pindahkan gerakan awal waktu itu pada kerja. Kita pindahkannya kepada menentukan supaya anak-anak pun kita pun begitu juga. Pindahkan dia kepada ni. Oh, saya dah berjanji dengan orang ni nak buat rumah orang ni 3 bulan. 3 bulan. Maka kita dah buat perancangan. Teliti kita buat. Teliti benar kita buat. Apa dia? Minggu pertama ni beli barang. Minggu kedua kita mulalah tanah dan sebagainya. Berapa orang nak pakai pekerja. Kalau kita 3 bulan, kalau kita buat 2 bulan, kalau gaji 5 orang tolong, 5 orang gaya gajinya 1,500, katalah gaji sekarang ya, 1,500. 5 orang berapa? 7,500 sebulan. Baik, kita buat 2 bulan. Udah untung 7,500 gaji orang. Sebab dari 3 kita dah siap 2, maka sebulan lagi gaji itu dah kita punya. Nampak? Dia punya nikmat disiplin tadi. Apabila dipindahkan daripada solat kepada kerja. Apa lagi dalam sembahyang itu disebut? Dipanggil rukunnya 13. Bermula dari niat, bagi salam yang akhir sekali. Artinya janganlah pula bila nak buat rumah tu, susunlah yang mana patutnya dulu. Tiang ke pasang dulu, gelegor ke pasang dulu, bumbung ke buat dulu. Buat tiang dulu, buat bumbung. Dah tak ada panas kita buat kerja. Kan itu namanya kita tu orangnya berteliti. Orang kita tu sesuatu yang nak kerja kita buat tu teliti benar. Bila teliti, maka kerja kita tu sepatutnya berpanas-panas, tapi kita dah siap bumbung. Di dalam tu kita buat kerja. Dah tak payah lagi kita panas, bawa je air. Nampak? Disebut rukunnya 13, tak boleh lulu-lulu, tak boleh salah-salah. Tamanina tu apa artinya? Apakah kadar tamanina? Kadar tamanina, bila kita sujud itu yang wajib. Tapi kadar tu artinya lama. Sujud itu ialah 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la. Kalau Subhana tak betul tu. Pasal apa? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Itu dia punya apa namanya tu, tutur dalam sujud itu. Tapi kalau kita buat lagi-lagi tak apa bunyinya kan 3 kali juga. Sebab itu bila kita sembahyang, kita diminta ini disiplin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak buat begitu, Bismillahirrahmanirrahim, tak apa-apa kita baca. Tahu-tahu dah dia baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ujung tu, bunyi nun tu mesti keluar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia tak mahu. Bunyi nun tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tekan sikit bunyi. Ada bunyi nun tu. Contoh aja ni nak bagi tahu. Punya disiplinnya Allah mengajar, Nabi Muhammad mengajar kita solat tu. Dan bayangkanlah disiplin ini 5 kali sehari kita buat yang wajib. Dan kalau berjaya kita memindahkan disiplin itu dalam kerja, dalam mendidik anak-anak, dalam menjadi murid, dalam menjadi guru, dalam menjadi ketua masyarakat. Tidaklah masa saya jadi wakil rakyat dulu, panggil pukul 3. Apa nama ni, kita kata majlis ini akan bermula pukul 3. Kita 2.45 dah sampai. Akhirnya kita nyambut tetamu. Awak tetamu, tapi nyambut tetamu. Nanti sekejap lagi, katanya nanti sekejap lagi Ustaz, orang belum datang ni, kita tunggu. Penyudahnya yang datang awal
awal ni semua orang baik-baik. Kita consider bersama dengan orang baik ni memberi penghormatan kepada orang yang ada masalah. Patutnya jalan je lah, kan dia datang tak apalah, meramai juga. Nampak? Disiplin kita tidak mengikut Al-Quran, Nabi Muhammad SAW melalui agama itu mengajarkan disiplin itu dalam solat. Lepas itu nak dipindahkan disiplin tadi yang kita sebut time management, macam mana sembahyang itu. Sembahyang kita diajar ada expired dia, ada tarikh akhir dia. Lepas itu dah nama qada. Kalau kita masuk masjid ni, imam dah Allahu Akbar, apa kita nak buat? Kita sepatutnya masuk masjid tadi nak kena tahiyatul masjid dan sebagainya dulu. Dah tak dapat tahiyatul masjid. Ini contoh-contoh di mana orang-orang yang berdisiplin ni biasanya dia dapat manfaat. Dia cepat. Kalau borang permohonan rumah ini akan bermula jam 7 pagi 7 pagi, ambil nombor. Kita datang nanti pukul 6 petang, dah tutup. Balik sajalah. Melampau benarlah disiplin tu kan. Awak berkehendak, tapi awak berkehendak orang tu ikut awak. Siapa orang tu? Dia mengaku dia orang Islam. Orang tu mengaku dia orang Islam, tetapi Islam malu kepada orang yang mengaku Islam macam itu. Sebab itu dalam Islam, apabila Islam itu agama, orang yang mengamal agama Islam ni kita tak panggil dia Islam, kita panggil dia Muslim. Muslim itu ialah orang yang beragama, itulah Muslim. Sebab itu bila orang tanya apa agama awak dalam orang, kalau orang tanya apa agama awak, I'm Muslim. Bukan kita kata I'm Islam. Islam itu bukan awak, Islam itu agama, cara hidup tu. Tapi orang yang mengamal agama itu Muslim. Orang yang beriman dia mukmin. Iman itu ialah perkara 6 perkara, tapi orang yang mengamalkan itu ialah mukmin, Muslim yang mukmin. Itu yang kita nak supaya orang-orang Islam ni menjadi Muslim yang mukmin. Bukan senang tu. Disiplin, teliti kerja orang Islam ni, teliti. Sebab itu Khalid ibn Walid, dia belum Islam, tapi gerakan kerja dia tu macam gerakan Islam. Dia tahu macam mana 56 perang yang dia terlibat, sekali pun tak pernah kalah. Baik itu Khalid ibn Walid, tak ada siapa boleh mengalahkan dia. Teliti. Sebab itu dia lepas dia masuk Islam, gagahlah Islam, bangun Islam. Merata Islam, dengar je nama dia, sehingga kan orang dah memuja dia macam dah memuja dewa dah. Saidina Umar pecat dia daripada panglima perang. Tapi bila pecat, adakah dia lari? Tak, dia ke depan juga. Saya tidak pernah buat kerja ini kerana Umar, kata dia. Saya buat kerja ini kerana Tuhan Umar. Itu dia, cara dia berfikir, disiplin dia cukup tinggi. Dia jadi makmum. Tak pula bila orang panglima, kita makmum, kita tak boleh buat apa-apa. Kadang panglima memerlukan kita. Ini yang dikatakan disiplin. Kita kata tadi, disiplin. Kemudian teliti. Lepas teliti, rapi. Kerja tu rapi. Ini semua ada dalam Islam. Rapi. Rapi itu maksudnya tersusun elok-elok lah. Ini yang rapi sikat aja. Sikatnya rapi. Kalau yang perempuannya celaknya lah rapi. Yang lain-lain tak rapi. Yang disebut rapi itu yang kita sebut rapi. Apa rapi itu? Senang nak cakap lah. Rapi itu, sebelum kita nak masak gulai tu, kita dah siap dah apa yang nak dimasak tu. Kacang macam mana nak potong? Macam nak potong macam ini ke? Nak masak laksa Johor? Nak potong ini apa nama?
potong serong ke, itu rapi lah tu. Orang rapi, dia boleh jual betik tu dipotongnya satu slice. Orang putih kata slice lah, kita kata sepotong. Sebiji itu potong 6. Satu slice, kalau di hotel, pada buah tu dah dipotongnya bawah tu panjang. Lepas itu potong. Yang ini tarik di sini, yang ini tarik sana, sini tarik sana, taruhnya limau satu, syap letak satu buah. Udah leganya RM12.5 satu slice. Satu apa? Potong RM12.5. Sebiji dia beli RM2 dah. Kalau beli dekat Amis RM1 dah sebiji. Tapi dia jual satu slice RM12.5. Punya rapi kerja orang tu. Mahal jadi harga orang tu. Maka nak balik kepada Zainuddin MZ tadi, dia kata kelemahan orang Islam ini ialah ada penyakit katanya. Penyakit kudis, penyakit kutil, penyakit sopak katanya. Kurap, kurap. Kudis tu apa? Kurang disiplin rupanya. Itu penyakit kita ni. Kedua, kutil, kurang teliti. Satu lagi, kurap tadi, kurang rapi. Itu yang disebut oleh Zainuddin MZ itu. Kudis, kutil, kurap. La ilaha illallah, bunyi buruk benar lah. Orang Melayu dengar nama itu tak suka betul lah. Geli. Tapi Zainuddin MZ dia kena kenyawat, itulah penyakit yang ada ni. Memang kita benci penyakit itu, tapi kita pegang penyakit itu. Apa sebab maka berlaku kudis, kutil, kurap? Pasal kuman. Kuman tu apa? Kurang iman. Nampak? Jadi syarahan itu macam itu je. Orang dah faham semua dah kelemahan kita ni. Sebab itu daripada segi kehidupan pun kata dia, kita hanya bercakap belilah, pakailah, gunakanlah, lawatlah. Itu perkataan apa kata? Itu perkataan pengguna. Kita jadi orang pengguna. Tak pernah kita kata buatlah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Jemputan sepatutnya kita ni menjemput orang melakukan sesuatu yang besar pahala. Pengguna tak besar pahala, tapi kalau pembuat besar pahala. Belanya ayam dapat protein orang dunia ni. Dia memastikan ayam itu bersembelih, makanannya halal. Orang pembuat. Orang ini ialah orang pembuat. Bila disebut dia pembuat, maka rupanya Zainuddin MZ nak bagi tahu manusia Islam ni patutnya masuk bidang pembuat. Minggu sudah saya kata kita sepatutnya menguasai mata air. Mata air itu kita kuasai. Dari mata air itu kita boleh buat air mineral. Dari mata air itu orang boleh buat kuah. Dari mata air itu orang boleh buat segala-gala dalam dunia memerlukan air. Kita menguasai air, cuba bayang. Tapi yang itu dimiliki, dikuasai oleh kafir. Orang ingkar kepada Allah ni yang menguasainya. Kerana apa? Kudis tadi. Kita kurang disiplin. Kita malas nak bersusah payah. Contoh, saya baru ni pergi Maha. Saya masuk dalam pameran Musang King, dia kata. Saya tengok dia menerang gitu. Dia kata 1 ekar tanah. Ini bukan dunia ni. Ceritanya dunia, tetapi dianya adalah akan menyebabkan kita akan menjadi orang yang boleh berzakat, boleh nolong orang kan, boleh bagi pendapatan ke orang. Ini yang dikata diminta oleh Islam ni. Seekar boleh 40 pokok. Musang King ni seekar 40 pokok. Bila dia berbuah, selepas 4 tahun ke 5 tahun, ada yang 3 tahun setengah dah berbuah. Dia berbuah 1 pokok 100. Jadi kalau 40 pokok, 4,000 buah.
Sebiji 2 kilo dah jadi 8,000. 400 biji, 4,000 biji kali 2, 8,000 kilo. 8,000 kilo kali RM60 sekilo, lebih daripada RM4,500. RM450,000 semusim. Katanya setahun boleh 2 musim. Bermakna dari seekar tadi orang boleh dapat 1 juta. Sebab itu diisytiharkan oleh Kementerian Pertanian. Adapun kekayaan, punca kekayaan masa depan ialah pertanian. 1, durian musangking dia kata, kedua kelapa muda, ketiga nenas MD2. Dia sebut tu. Macam mana boleh jadi begitu? Dia buatkan kira-kiranya senang. Saya kata, kalau adalah pihak yang kerajaan ke apa-apa buatkan musangking ni 1,000 ekar, 1,000 ekar, seorang sekar, tanamkan oleh kerajaan oleh elok sampai 3 tahun setengah, bagikan tanah ni sekar-sekar ke awam. Kemudian musim pertama, musim kedua dia kutip, suruh dia bayar balik duit kerajaan. 1 juta dapat di kerajaan. Tanah sekar hutan tu siapa nak beli 1 juta? 2 kali tuan bagi kat kita. Lepas itu kau punya dah sampai mati, kau jaga. Dah mati saya. Elok benar ni, senang benar kerja ni. Siapa yang nak makan durian ni? Orang Cina, di negeri Cina. Dan orang tu simpan durian sekarang 2 tahun boleh simpan dalam peti ais tu, sejuk beku tu. Keluar sebiji macam itu. Dan saya cakapkan begini ni ialah kerana kita sudah dididik oleh penjajah tu. Tak merdeka-merdeka lagi. Kata dia, kamu orang Melayu, kamu tuan tau. Kamu tuan di tanah Melayu ni. Maka oleh kerana kamu tuan, patutnya kamu baring dekat kerusi malas tu yang boleh goyang. Ikat paip, isap paip, pakai topi, duduk aja situ. Biar kami kerja. Biji timah biar kami keluarkan. Hasil-hasil biar engkau duduk aja itu. Sampai mati biji timah tu dikeluarkan dia orang tu, kita sampai mati tak tahu macam mana keluarkan biji timah tu. Dibaginya lah kita saki baki daripada untung dia yang sikit tu, cap bagi kita. Kita pun rasa tuan dah kita dah. Rasa tuan. Tuan yang sebenarnya merugikan kita. Sehingga kan semua ni kita punya, akhirnya kita membeli dekat orang. Cili kita beli kat orang. Orang Felda Kedangsang. Masa saya bujang-bujang kecil dulu, beli ubi kayu tanya malim. Ubi kayu tanya malim. Padahal ubi kayu tu campak aja pun hidup. Apa makna itu? Disiplin kita. Tak teliti kita, membiarkan. Sehingga kan sekarang ni pula lembu kita tu rupanya sembelih ni tak betul. Daripada Australia, memangnya walan tarda angkal yahud wala nasara, dan orang ni tak akan redha dengan kamu sehingga kau ikut dia. Mana boleh percaya dia ni? Tak dia percaya. Masa kita datang, dia ikutnya lah apa yang kita nak tu. Ininya ada. Bila tak ada, kita kata jangan diludahnya dulu baru dia jual dekat kita. Tak sang action sangat kau orang dia, put dia ludah baru mentah kita makan. Inilah dia nasib orang yang sebenarnya tidak menjadi orang Islam yang mendaulatkan Islam itu. Palestin sampai sekarang pakai lastik melawan tentera Israel. Kuat betul dia pakai lastik. Tuan-tuan rasa lastik tu kalau di sampai sana dia boleh meletup ke tidak? Tak ada. Lastik is lastik.
Takkan mahu dia meletup sana. Sampai sekarang itulah. Sedangkan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ya, Khalid bin Walid, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, inilah pahlawan Islam yang kita sebut selalu. Orang ni, 3 orang ni. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, orang Kristian pakai baju besi yang tebal tu, bila berdiri jatuh dia tak bangkit. Salahuddin Al-Ayyubi dengan kekuatan dia anak buah daripada waktu mencipta baju besi rantai ringan melompat sana sini. Sedangkan Kristian tu dengan baju yang macam tadi, Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menakluki mereka. Pedangnya pula dari besi baik, bukan main, tak patah punya. Bila Islam kalah, besi baik itu digunakan oleh Jerman buat Mercedes. Dia keluarkan barangan dia nama Mercedes, yang dipanggil kereta paling tahan, paling begitu, paling gini dekat dunia. Orang Melayu hilang segala-galanya kerana dia jatuh di sana, jatuh di Sepanyol, jatuh. Apa pun tak tahu buat besi pun tak tahu, apa pun tak tahu. Sedangkan teknologi kita tadi, yang orang besi buat baju yang kita diambil oleh orang. Sebab itu ekonomi orang tu naik, kita dah di belah bawah. Kerana kita sekarang jadi pengguna. Apa yang dia buat, itulah kita pakai. Kita nak perang dengan Amerika, kita beli senjata dari Amerika. Jadi agak-agak Amerika bagi senjata tu yang lebih baik yang dia pakai, ataupun dia rasa kita ciptalah apa sikit lah, kan? Lepas dia berjalan sekian-sekian kilo kan, tumbang lah ya dia punya. Sedangkan Islam ajar kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ingat tak tentera gajah? Gajah begitu besar, tapi Allah nak menunjukkan teknologi yang boleh mengalahkan ashabil fil itu ialah burung ababil yang bawa batu kecil-kecil. Batu daripada tu yang dibawa tu, cap dijatuhkan. Bila kena je orang-orang pahlawan-pahlawan Abraha tu, seperti daun dimakan ulat, tinggal tulang, daging tu tanggal semua. Apa dia punya? Apa tu sebenarnya? Apa sebenarnya dia punya peluru? Apa senjata tu? Senjata apa? Kimia lah tu. Allah nak bagi tahu yang besar tu boleh dikalahkan dengan kecil, tapi syaratnya kita mempunyai ilmu. Kita memiliki ilmu. Ilmu yang paling penting, kita mesti bersama, bersatu, bersepadu orang Islam ni. Tak boleh dengki-mendengki dan sebagainya. Inilah yang saya fikir sampailah masa kita kembali kepada jangan ada penyakit kudis tadi. Penyakit apa lagi tadi? Mana? Kutil tu tak ada dah kan? Kutil ingat tak dulu? Anak bangsa kita banyak kutil dulu. Kena pakai getah betik kan? Buang ni kutil. Ketuat panggil tak? Ketuat kita panggil. Satu lagi tadi apa? Kurang rapi. Ketawa-ketawa je bunyi almarhum tu bercakap. Tapi besar benar artinya. Kalau mau kita pergi susunkan betul-betul, cakapkan dengan orang. Ini cakap saya ni tadi sebenarnya lebih banyak kepada negur diri kita, supaya kita berubah, bangkit dan membetulkan apa yang tak betul. Mereka ada 60 berapa tahun dah kita merdeka ni? Tahun 57. Ya? Lama benar dah kita merdeka. Dan sekarang ini kita dikuasai oleh medsos ni, media sosial ni. Dia menguasai kita sekarang. Merdeka kan kita? Anak saya duduk depan saya, dia tak bercakap dengan saya. Makan, cucu saya kecil tu, nasi makan kat sini, tengok itu. Rasa saya dia tak tahu apa rasa benda tu lah. Tengok itu.
Kita kalau makan mengunyah pejam mata, seronok benar rasa makanan ni kan, Allah sedap. Dia dah nengok tu, artinya makan itu hanya masuk badan je lah. Nikmat tu tak dapat rasa. Medsos dia tahu. Media sosial nama dia. Semua benda ada dalam tu. Apa nama? Ngeri lah tengoknya filem-filem tu. Silap masuk je dah keluar tak apa-apa. Allahu Akbar, menakutkan sungguh. Jadi kalau kita ikut macam mana Turki, kenapa Turki tu hebat lama, lepas itu jatuh Turki? Sebab kena mainan musuh kan, tepuk dia. Padahal Turki tu kalau kita tengok di serban tu. Yang dia serban tu bukan main panjang tu serban itu. Tahu tak apa serban? Serban itu kain kapan dia. Dia bila keluar dari rumah tu jihad dia, kalau mati itulah kain kapan dia. Bosor tu. Saya membaca pun tegak-tegak bulu umur saya lah. Menengok macam mana orang tu. Artinya dia keluar berjuang tu dah ready untuk mati. Kerana dia ready untuk mati, dia hidup. Kalau orang nak hidup, dia mati. Dia dah tahu kalau kerja ni nak mati, memang dia hidup. Itu ialah yang saya sebut tadi, bermula daripada bagaimana sepatutnya kita memindahkan apa yang dia ajar dalam sembahyang itu. Banyak kerja kita ni nak menterjemahkan solat itu kepada gerak kerja kita di luar masjid ni. Yang itu yang banyak. Dalam masjid ni kita panggil solat. Solat itu ialah solat yang kita buat. Keluar daripada solat, keluar daripada masjid ni dipanggil silat. Hubungan kita pula dengan alam semula jadi ni silat. Silaturahim kita terus silat. Kan silaturahmi. Silat tu apa dia? Ikatan kita dengan Allah tu terus berjalan. Dengan solat, dengan Allah di sini, ke bawah tu dengan Allah juga, tapi kita jadi khalifah Allah di muka bumi ni. Khalifah apa? Ayam kita pun orang siap makan. Ayam pun disiapkan dia orang. 11 pemain ayam daging ni, 11 besar-besar tu. Tak ada orang Islam. Tak ada orang Islam. Rumah sembelihnya orang tu punya. Semua orang tu punya. Malulah rasanya orang Islam ni. Malu rasanya. Macam mana kita tanyalah diri kita, apakah kita nak mula ataupun kita nak terus-menerus jadi orang yang gunalah, pakailah. Kalau orang tu nak jual satu barang, dia keluar punya, dia iklankannya apa nama? Fantasia apa nama? Dulu tu apa? Dia keluar kena iklan tu. Habis kita semua beli barang dia. Sekarang ada satu dua nampaknya yang dah mula orang Islam bangkit ya. Jadi kita hendak supaya, saya baru ni pergi meresmikan waktu lah 37 kan. Saya meresmikan PIBG Sekolah Agama. Dia menyebutkan Sekolah Rendah Agama Gesir Tengah, apa nama? Tanah Barakah. Apa nama? Siapa ingat? Dia sebut, dia cuba menetapkan Gesir ni ialah Tanah Barakah. Cuba tengok itu dia buat. Jadi Tuan Nazim, mari kita kena fahamkan, dia kata Gesir ni Tanah Barakah. Tanah Barakah tu apa? Tak ada tanah-tanah yang terbiar. Dia akan membuat hasil. Ni tu bagi barakah tu. Tanah barakah. Tanah dia barakah. Jadi macam mana kita nak buat? Kadang idea tu datang dari cikgu besar atau perempuan aja pun. Macam mana kita nak terjemah kan, supaya dia tu jadi kettle kepada nak menggerakkan kita ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah, bangkit bagi membetulkan apa yang tak betul. Jadikanlah solat ini sebagai ibadah yang Allah minta kita, tapi Allah minta lagi ialah supaya kita menjadi orang yang berguna pada manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.